Kita berhimpun sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memimpin pelajaran Kidung. Sila buka Kidung bilangan 158. Ipai U sepak 158. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ayat ketiga. Sila buka lagi Kidung bilangan 159. Ipai U saja 159. Ayat yang pertama.
ketiga. Sila buka lagi kidung bilangan 163. Ipai Liu Sesan 163. Ayat pertama.
Kidung bilangan 288. 288. Yang pai pas apa? Pertama, ayat kedua, ayat ketiga, syukur puji Tuhan, pimpinan Kidung sampai di sini ya, Lilia. Sama-sama doa dalam hati. 我们大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulahkan kebaktian pada malam ini. 奉主耶稣圣名开始今天晚上的聚会。 Pertama-tama kita naikkan pujian Kidung Rohani bilangan 261. 首先，我们一起站立唱赞美诗第261首。 261. 261首。
Sebelum kita mempelajari sebahagian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. 在我们还未学习一部分的道理之前，我们来献上我们的祷告。 Bersyukur di atas pimpinan Tuhan, di mana pada malam ini sekali lagi kita berpeluang untuk beribadah kepada Tuhan. 我们感谢神的带领，今天晚上呢，我们能够再一次来去敬拜他。 Dan juga mohon Tuhan menyertai kebaktian kita dari awal hingga akhir. 我们也求神带领同在，从开始直到结束。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们大家同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. 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 Amin. Pertama-tama saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada para penjabat kudus, saudara dan saudari yang dikasihi. 首先我在这里问候在座的圣职人员以及主所爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Syukur karena pada malam ini kita berpeluang untuk mengikuti kebaktian. 非常感谢神，今天晚上呢，我们都能够一起聚集参加聚会。 Judul firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada malam ini ialah menghadapi masalah dan penderitaan hidup. 今天晚上我们一起来去学习的题目就是面对生活的问题与困难。 Hidup manusia tidak lari daripada masalah. 人生是不能够避免问题的。 Selagi kita masih hidup, pasti kita akan berhadapan dengan masalah
dan penderitaan hidup. 只要我们还是活着，我们就会面对生活上的问题和困难。 Setiap bayi yang baru lahir itu pasti akan menangis. 当刚生下来的婴孩，他肯定会哭的。 Itu menunjukkan hidup dalam dunia penuh dengan air mata. 这就是显明了我们在这个地球的生活，这个世界的生活都是充满眼泪的。 Mengapakah manusia ini mengalami masalah dan penderitaan hidup? 为什么人类需要面对生活的问题和苦难呢？ Tentu ini ada kaitan dengan dosa. 这就是因为与罪有关。 Setelah nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 自从我们的始祖亚当与夏娃跌在罪中里面， maka dosa telah masuk ke dalam dunia. 罪就进入了世界。 Dan sejak itu kutuk telah menimpa bumi. 就从当时开始呢，咒诅也临到了世界。 Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3, 如果我们看创世纪的第3章， di sana ada mengatakan setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, 那里记载说，当人类犯罪以后， maka Tuhan berkata kepada Adam, 神就对亚当说 terkutuklah tanah karena engkau. 地会因你而受咒诅， Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. 你必终生劳苦，才能从地里得吃的。 Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. 你必汗流满面才得糊口， Sampai engkau kembali lagi menjadi debu. 直到你归了土。 Maka itulah sebabnya mengapa manusia sering mengalami masalah dan penderitaan hidup. 这就是为什么人类会常常面对问题和苦难。 Pada kesempatan malam ini kita akan belajar tajuk ini berdasarkan kitab Rut. 接着今天晚上的机会呢，我们来去学习有关这个问题，就是从路德记来去看。 Mari kita lihat Rut pasal 1. 我们来看路德记的第1章， Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayat 5. 路德记的1章1到5节。 Ayat 1. 1节， Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. 2节， Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3. 3节， Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. 4节， Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. 5节， Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Berdasarkan ayat ini atau peristiwa ini, kita akan belajar menghadapi masalah dan penderitaan hidup. 接着这个4集呢，我们来去学习面对生活的问题和苦难。
kita belajar poin yang pertama. 我们来学习第一点， Ada masalah di Israel. 在以色列有问题。 Apakah masalah ataupun apakah penderitaan di Israel pada waktu itu? 当时在以色列地有什么问题或者是苦难呢？ Kalau kita lihat ayat 1 di 如果 sini, 我们看第一节， ayat 1 di sini ada mengatakan ada kelaparan di tanah Israel. 当时那里说到是以色列遭遇饥荒。 Kalau berlaku kelaparan, artinya ada satu bencana alam yang berlaku. 如果是有饥荒，就是说那里面对了天灾。 Keperluan asas manusia ialah salah satunya ialah makanan. 人类的其中一个基本的需要就是食物。 Kalau manusia ini kekurangan makanan, boleh menyebabkan kematian. 如果人类缺乏了食物，能够造成死亡。 Makanan sangat penting dalam kehidupan manusia. 人类的生活是非常需要食物的。 Apabila berlaku kelaparan, itu masalah, itu penderitaan. 如果发生了饥荒，这就是问题和苦难。 Tetapi masalah dan penderitaan ini sebenarnya sesuatu yang pelik. 但是呢，这个问题或者是苦难呢，它是一个奇怪的东西。 Kenapa saya bilang pelik? 为什么我说是奇怪的呢？ Sebab Israel ini merupakan sebuah negeri yang subur. 因为呢，以色列地是一个非常肥沃的地。 Mari kita lihat Keluaran pasal 3. 我们来看出埃及记的第3章， Keluaran pasal 3 ayat 8. 出埃及记的3章8节， Ayat 8. 8节。 Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Kita tahu orang Israel ini pernah berada di Mesir ya, kira-kira 400 tahun. 我们知道以色列人曾经有400年之久在埃及地， Kemudian akhirnya Tuhan telah mengutus Nabi Musa memimpin orang Israel ini keluar dari Mesir. 后来神差派了摩西带领以色列人出埃及， Dan menuju ke suatu negeri yang baik dan luas. 就要领他们出那地到美好宽阔， Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 还是流奶与蜜之地。 Negeri itu disebut sebagai tanah Kanaan. 那就是迦南地。 Dan akhirnya kita tahu tempat itu Israel, negara Israel. 好，这个地方后来就成为了以色列国。 Jadi sebenarnya Israel ini, negara Israel ini sebuah negeri yang subur. 以色列国是一个非常肥沃的地方， Digelar sebagai negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 它是被称为一个流奶与蜜的地。 Tapi tiba-tiba terjadi kelaparan. Itu sesuatu yang pelik. 但是忽然间却有了饥荒，这个是非常奇怪的。 Tambahan pula dalam ayat yang kita baca tadi, keluarga Elimelek ini berasal dari Bethlehem Yehuda. 再加上我们刚才所读到的这个以利米勒的这个家呢，他们是从犹太伯利恒
Bethlehem dia mempunyai maksud yang baik. 伯利恒是一个有个非常好的意思， Bet maksudnya rumah. 伯就是物质， Lehem maksudnya roti. 利恒的意思就是面包， Bethlehem rumah roti. 伯利恒就是面包之家。 Kenapa tempat itu dinamai Bethlehem ataupun rumah roti? 为什么这里会称为伯利恒或者是面包之家呢？ Sebab wilayah ataupun daerah Bethlehem itu sangat subur sumber makanan ataupun pengeluar roti yang banyak. 因为呢，这个伯利恒省或者是地方呢，它是出产许多的面包。 Bethlehem sering menjadi tempat persinggahan para pedagang atau para pengembara. 伯利恒呢，也成为了许多的商家或者是旅游者要经过的或者是逗留的地方。 Orang-orang dari sebelah utara kalau mau pergi ke sebelah selatan, tetap mereka singgah di Bethlehem untuk mengisi bekalan. 如果从北方的人要到去南方，他们必须要逗留在伯利恒来去填充他们的食物。 Begitu juga orang-orang yang dari selatan itu kalau mereka pergi ke sebelah utara Israel, mereka pasti singgah di Bethlehem untuk menambah atau mengisi bekalan mereka. 同样的，从南方的人要到北方去，他们都会逗留在伯利恒来去增添他们的食物。 Namun tiba-tiba berlaku kelaparan, ini memang sesuatu yang aneh, yang pelik. 但是这里呢，忽然间这里却发生了饥荒，这个是非常奇怪的。 Jadi persoalannya, mengapa Israel, mengapa Bethlehem yang subur, yang kaya dengan makanan itu tiba-tiba kelaparan? 问题是为什么这个以色列地或者是伯利恒忽然间会面对饥荒呢？ Mesti ada penyebabnya. 肯定是有原因的。 Apakah sebabnya? 那是什么原因呢？ Yang pertama, 第一个， ada dosa. 因为有罪。 Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 11. 我们来看《生命记》的11章， Ulangan pasal 11 ayat 13 hingga 17. 我们来看《生命记》的11章13到17节。 Ulangan pasal 11 ayat 13 hingga 17. 生命记11章13节到17节。 Ayat 13. 13节， Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 14. 14节， Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ayat 15. 15节， Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk haywanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ayat 16. 16节， Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 17. 17节， Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil.
lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Baik, kalau kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 11 ini, 如果我们看《生命记》的第11章这里， menjelaskan kepada kita berkat dan kutuk. 这里清楚的告诉我们有关祝福与诅咒。 Berkat kepada mereka yang mendengar suara Tuhan. 祝福是给那些遵守诫命的人。 Sekiranya umat Tuhan pada waktu itu mendengar perintah Tuhan, mereka pasti diberkati. 如果神的选民他们是听从遵守神的诫命的，他们就会蒙福， Yaitu Tuhan akan memberi mereka hujan. 神会降雨给他们， Sehingga semua tanaman mereka dapat tumbuh dengan subur. 使到他们所栽种的都能够肥沃的生长， Sehingga mereka dapat menikmati segala hasil mereka itu. 他们都能够享受他们的收获。 Tetapi sekiranya mereka tidak mendengar perintah Tuhan, 但是如果他们不遵守神的诫命， maka kutuk akan menimpa mereka. 咒诅就会临到他们。 Menurut ayat 17, 根据17节这里， Tuhan akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, 神就使天闭塞，不下雨， dan tanah tidak mengeluarkan hasilnya. 地也不出产。 Jadi kalau begitu, kita percaya pada waktu itu, mengapa tiba-tiba berlaku kelaparan di Israel? Mesti ada sebab, mesti karena dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. 在这里我们看到，为什么以色列地忽然间会有饥荒呢？就是肯定是有犯罪的。 Kita kembali Rut pasal 1. 我们倒回去路德记的第1章， Rut pasal 1 ayat 1. 路德记的第1章第1节， Di sini mengatakan pada zaman para hakim memerintah. 这里记载说，当士师签证的时候， Maksudnya latar belakang kitab Rut ini ialah pada zaman para hakim memerintah. 路德记的背景就是当时是士师来去掌管的。 Kalau kita mengkaji kitab hakim-hakim, 如果我们来去查考历代之下， orang-orang Israel pada zaman hakim-hakim mereka sering memberontak kepada Tuhan berulang-ulang. 如果我们查考士师记的话，我们看到他们是一次又一次来去违背神的命令。 Ketika hakim itu masih hidup, orang Israel mereka taat kepada perintah Tuhan. 当士师还活着的时候呢，以色列人就遵守神的诫命。 Tapi setelah hakim itu mati, maka mereka kembali melakukan kejahatan. 但是呢，当这位士师去世以后，他们就再次来去作恶。 Kemudian Tuhan menghukum mereka dengan mengutus musuh-musuh pergi menyerang mereka. 那么神就差派敌人来去攻打他们，作为惩罚。 Kemudian mereka berteriak meminta pertolongan Tuhan, kemudian Tuhan membangkitkan seorang hakim. 那时候他们就会懂得去呼吁祈求神，神就来去提升一位士师给他们。 Setelah hakim ada di tengah-tengah mereka, mereka ikut perintah Tuhan, tapi setelah hakim itu mati, kembali lagi mereka buat kejahatan. 当有士师在他们中间的时候，他们就会懂得来去遵守神的诫命；但是士师不在的时候，他们又会去犯 Jadi 罪。 keadaan begitu berlaku
sebanyak 7 kali, ya berulang-ulang begitu. 这样的事情呢，总共有7次的不断的来去发生。 Ini berarti pada waktu itu orang Israel atau umat Tuhan melakukan kejahatan ataupun dosa. 这就是说，当时代这些以色列人就是有去犯错或者是犯罪的， Itulah sebabnya Tuhan tidak menurunkan hujan, lalu terjadilah kelaparan di negeri. 所以呢，就导致神不降雨在这个地方，而发生了饥荒。 Sebab yang kedua, 第二个原因， mengapa ada kelaparan di Israel? 为什么在以色列地有饥荒呢？ Ada rancangan Allah. 有神的旨意。 Kalau kita membaca silsilah Yesus Kristus, 如果我们看主耶稣的家谱， mari kita lihat Matius pasal 1. 我们来看马太福音书的第1章， Matius pasal 1 ayat 5. 我们看第1章的5节， Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Ini ialah pasal 1 ini merupakan silsilah Yesus Kristus. 第1章这里是记载耶稣的家谱， Dan dalam silsilah Yesus Kristus ini ada termasuk Rut, ya Rut orang Moab itu. 在耶稣的家谱里面有包括了路德，就是那位摩亚人。 Mengapa tiba-tiba ada seorang perempuan asing bernama Rut dalam silsilah Yesus Kristus? 为什么会有这个路德一位外族的人在耶稣的家谱呢？ Tentulah ada rancangan Allah yang kita manusia tidak tahu. 肯定是有神一个特别的旨意，是我们人类所不知道的。 Mengapa ada kelaparan? 为什么会有饥荒？ Sebab kalau ada kelaparan, maka keluarga Elimelek pergi ke Moab. 因为有了饥荒，所以呢，以利米勒的这个家呢，他们就到摩亚地。 Setelah Elimelek pergi ke Moab, maka Mahlon anaknya telah berkahwin dengan Rut. 当以利米勒他们到了摩亚地，他的孩子马伦就起了路德。 Jadi kelaparan ini sebenarnya telah diatur oleh Tuhan supaya rencana atau rancangan Allah digenapi. 所以呢，这个饥荒是神所安排的，为的是要神的计划能够成全。 Memang penyebab utama dia, kenapa ada kelaparan, memang penyebab utama dia ialah dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. 他最大的原因就是当时的以色列人有犯罪。 Dan di sebalik hal itu ada rancangan Tuhan. 在这个事情的背后呢，也有神的计划， Sama seperti Yudas Iskariot. 就好像犹太。 Kita tahu Yudas Iskariot dia telah menjual Tuhan Yesus. 我们知道加勒犹太他出卖了耶稣， Itu adalah dosa. 那个是罪。 Perbuatan atau tindakan Yudas itu adalah salah, itu adalah dosa. 犹太的这个行为是错的， Tetapi di sebalik hal itu ada rencana Tuhan, yaitu keselamatan manusia. 但是呢，在这个事情的背后呢，是有神的计划，就是来去这个救恩。 Sebab kita tahu akhirnya setelah Yesus dijual, akhirnya Yesus disalibkan, dan karena penyaliban Tuhan itu dosa manusia telah diampuni. 因为这样呢，耶稣都被卖，接着耶稣被钉十字架，借着这个十字架呢，神就成全了救恩。
Jadi sama halnya keluarga Elimelek ini memang mereka pindah ke Moab itu memang satu tindakan yang salah. 同样的，这个以利米勒的这个家，他们搬到摩加地是错的。 Tetapi di sebaliknya ada rancangan Tuhan, yaitu menggenapkan yaitu silsilah Yesus Kristus. 但是在这个事情的背后呢，有神的计划，就是要完成这个在主耶稣的这个家谱里面。 Baik, kita belajar poin yang kedua. 我们来看第二点， Bagaimana keluarga Elimelek menghadapi masalah dan penderitaan itu. 我们来看这个以利米勒的家，他们是如何去面对问题和苦难的。 Masalah dan penderitaan yang mereka alami ialah kelaparan. 他们所面对的问题和苦难就是饥荒。 Jadi bagaimana mereka menghadapinya? 他们是如何来去面对的呢？ Yang pertama, 第一个， tidak melakukan yang benar. 他们没有做或者是行义。 Maksudnya ada perkara benar yang harus mereka lakukan, tapi mereka tidak buat. 就是呢，有一个他们应当做的事情，他们却没有去做。 Apakah perkara yang benar tetapi mereka tidak melakukannya? 但是那就是什么事情他们是没有去做的呢？ Yang pertama, 第一个 menguji diri sendiri. 就是自我审核。 Sepatutnya apabila mereka berhadapan dengan masalah kelaparan itu, mereka harus menguji diri mereka sendiri. 当他们面对这个饥荒的时候呢，他们就应该是自我审核。 Tentu ada punca, ada sebab dia. 肯定是有它的原因的。 Saya ambil contoh, 举一个例子， ketika Yosua dia memimpin orang Israel menyerang kota Ai. 当耶稣亚带领以色列人攻打埃城， Sebelum mereka menyerang kota Ai, mereka terlebih dahulu menyerang kota Yeriko. 他们还未攻打埃城以前，他们是攻打耶利哥城的。 Dan waktu itu mereka memperoleh kemenangan. 当时是他们得到胜利， Tapi setelah mereka menyerang kota Ai, kota yang lebih kecil, mereka kalah pula. 但是当他们攻打埃城的时候，一个比较小的城，他们却失败了。 Kenapa tiba-tiba kalah? 为什么忽然间失败呢？ Sedangkan Ai ini kecil saja. 何况这个埃城是小的。 Kemudian mereka mengoreksi diri, mereka menguji diri, mereka cari punca apa puncanya. 他们都懂得来去审核自己，然后来去找出原因。 Rupa-rupanya punca dia si Akan. 然后他们得到原因就是亚干， Karena dosa Akan. 就是亚干的罪， Akan mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. 因为亚干偷了那些应当要毁灭的东西。 Sepatutnya barang itu dimusnahkan, tapi dia ambil kan, dia mencuri barang-barang itu. 本来这些东西都应该要毁灭的，但是他却把它偷回去了。 Sama halnya keluarga Elimelek ini, masalah kelaparan itu mesti ada sebab dia. 同样的，这个以利米勒的家庭里面，他们面对饥荒是有原因的。 Sepatutnya mereka mengoreksi diri, mereka menguji diri, tapi mereka terus bertindak, terus mereka berhijrah ke Moab. 他们本来就应该要自我纠正或是审核自己，但是呢，他们却立刻搬到摩亚地。 Yang kedua, 第二， perkara yang benar tetapi mereka tidak melakukan perkara yang benar. Yang kedua, 第二个他们没有行的义是什么呢？ tidak berdoa terlebih dahulu. 他们没有先祷告。
Kalau kita baca Rut pasal 1 ayat 1 hingga 2. 如果我们看路德记的1章1到2节， Rut pasal 1 ayat 1 hingga 2. 路德记1章1到2节， Bila kita baca ayat-ayat di sini, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka ini berdoa. 当我们读这些经文的时候，我们没有发觉任何他们有祷告的迹象。 Tidak ada catatan dalam ayat ini mereka meminta petunjuk atau mereka bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. 在这里没有记载说他们求神的指示，或者是他们有向神求告。 Mari kita bandingkan di 1 Samuel pasal 23. 如果我们来看撒母耳记上的23章， Baik, kalau kita lihat dalam pasal ini 1 Samuel pasal 23. 如果我们看撒母耳记上的23章， Kita mendapati Daud, ya, dalam pasal ini Daud selalu bertanya kepada Tuhan. 在这章里面，我们看到大卫呢常常来去求问神 Misalnya di ayat 2. 比如在2节， Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. 所以大卫求问耶和华。 Kita lihat ayat 4. 我们再看第4节， Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. 大卫又求问耶和华。 Dan ayat 12. 我们再看12节， Kemudian bertanyalah Daud. 大卫又说， Maksudnya Daud, sebelum dia melakukan sesuatu perkara, dia tanya Tuhan dulu. 的就是意味着，当大卫还未做某些事的时候，他会求问神。 Kalau Tuhan bilang, maju, kau majulah, maka Daud pun maju berperang. 当神说你前进吧，那么大卫就前进 Kalau 去出 Tuhan 战。 kata jangan atau tidak, Daud tidak maju. 如果神说不要，那么大卫就不去。 Jadi sepatutnya keluarga Elimelek sebelum mereka bertindak, tanya Tuhan dulu. 所以呢，这个以利米勒的这个家呢，他们还未行动以前，他们应该要求问神。 Erti nama Elimelek ini sebenarnya sangat indah. 其实呢，以利米勒的这个名字的意思是非常好的。 Elimelek maksudnya, erti nama dia ialah Allah adalah raja. 以利米勒这个名字的意思就是说，神是王， Allah adalah raja. 神是王。 Jadi kalau Allah itu raja, sepatutnya Elimelek dia bersandar sepenuhnya kepada Allah sebagai raja. 如果以利米勒就是说神是王的话，他就应该要常常来去依靠神，因为神是他的王。 Malangnya Elimelek bersikap bertentangan dengan erti namanya. 非常遗憾的是，这个以利米勒呢，却做了一些与他的名字是相反的事。 Dia tidak menjadikan Allah itu rajanya. 他没有把神作为他的王。 Baik, yang perkara kedua. 第二件事， Bagaimana keluarga Elimelek ini menghadapi masalah dan penderitaan itu? 就是以利米勒这个家庭，他们如何来去面对问题和苦难呢？ Yang kedua, mereka melakukan apa yang tidak benar. 他们行了一些不义的事， Ada hal tidak benar yang mereka buat. 就是他们行了一些不义的事情。 Apakah hal itu? 那是什么事呢？ Yang pertama, 第一个， pindah ke Moab. 他们搬到摩亚地。 Tapi ada
ada orang berkata, apa masalah pindah ke Moab? 但是有人问说，搬去摩亚地有什么问题呢？ Kan kalau zaman sekarang banyak orang suka berhijrah ke lain tempat. 如果是现代的话，有许多的人都喜欢移民到其他的地方。 Kalau kita ada duit, ya, bila-bila kita boleh berhijrah ke luar negara mana tempat yang kita mau. 如果我们有钱，我们都随时都能够移民到我们想要的国家。 Tapi kalau kita lihat konteks mereka, ya, latar belakang pada zaman itu, 但是如果我们看他们当代的一个背景， tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan atau Israel itu sebenarnya satu tempat yang harus mereka pertahankan. 就是呢以色列地或者是迦南地，是他们应当要去为首的地方。 Pada zaman Yosua, suku-suku Israel ini telah, ya, setelah mereka masuk tanah Kanaan, Yosua telah membagi-bagi tanah lah milik pusaka kepada setiap suku. 当他们进入了迦南地以后，耶稣亚就为每一个支派的分配了他们的领域。 Jadi setelah mendapat tanah itu, bagian itu, mereka mesti bertanggung jawab menjaga tanah masing-masing. 当他们承受了这些地的为业的，他们就有责任来去守护这些地。 Mereka tidak boleh menjual tanah itu. 他们不能够把那些地卖掉。 Mari kita lihat contoh. 我们来举个例子， 1 Raja-Raja pasal 21. 列王记上的21章， 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 3. 列王记上的21章第3节。 Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Kisah ini sangat terkenal. 这个事迹是非常有名的。 Izebel, ya, Ratu Izebel, istri kepada Raja Ahab itu, dia sangat suka tanah ataupun kebun Nabot. 约许别就是然后亚哈王非常喜欢拿伯的这个葡萄园。 Izebel sangat suka dengan tanah itu, jadi dia mau membelinya dari si Nabot lah. 约许别非常喜欢这个葡萄园，他就要向拿伯来去购买， Tapi Nabot tidak mau menjualnya. 但是亚伯却不要卖掉， Sebab itu adalah milik pusaka nenek moyangku, 因为 katanya. 他说这个是我先人留下的产业。 Tapi akhirnya kita tahu dalam peristiwa itu Izebel telah membunuh Nabot. 但是这个事情我们都知道，后来约许别就杀了拿伯， Dia telah merampas, ya, tanah tersebut. 他就把这块地抢过来了。 Tapi maksud di sini ialah orang Israel, mereka ada kewajiban untuk mempertahankan tanah mereka masing-masing. 在这里我们能够看到的是呢，以色列人他们是有责任来去维护他们的产业。 Kalau mereka tidak mengusahakan tanah itu, tidak boleh sama sekali dijual. 如果他们没有在他们的产业上或者地来去做东西的话，他们也必须要来去维护它的。 Jadi keluarga Elimelek ini, mereka berhijrah ke Moab. Tentulah sebelum mereka berhijrah, mereka jual tanah itu. 但是呢，这个以利米勒的家呢，他们还未迁移到摩亚地的时候，肯定的，他们把他们的地已经卖掉了。 Jadi ini merupakan kesalahan
yang dilakukan oleh keluarga Elimelek. 这就是以利米勒家所犯的错。 Mereka tidak sabar. 他们没有耐心。 Yang kedua, 第二， perkara tidak benar yang mereka buat. 他们行了不义的事。 Anak-anak Elimelek yaitu Mahlon dan Kilion berkahwin dengan perempuan Moab. 就是呢，以利米勒的两个儿子马伦和基连呢，他们娶了摩亚地的女子。 Kita lihat Rut pasal 1 ayat 3 hingga 4. 我们看路德记的1章3到4节， Ayat 3. 3节。 Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. 4节， Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Di sini menjelaskan anak-anak Elimelek kawin dengan perempuan Moab. 在这里记载呢，以利米勒的两个儿子娶了摩亚女子为妻。 Tindakan kedua anak Elimelek ini tetap salah, dosa. 以利米勒的这个两个孩子的行为是错的， Sebab hukum Taurat memang melarang umat Israel ini kawin dan mengawinkan dengan bangsa asing. 因为呢，在律法下呢，是被禁止来去娶嫁外邦的。 Kita lihat Ulangan pasal 7. 我们来看《生命记》的第7章， Ulangan pasal 7 ayat 3 hingga 4. 《生命记》的7章3到4节， Ayat 3. 3节。 Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. 4. 4节， Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi di sini jelas memberitahu kita memang ada larangan kawin mengawin dengan bangsa lain. 在这里非常清楚的告诉了他们是被禁止来去以外邦结亲的。 Inilah kesilapan keluarga Elimelek dalam menghadapi masalah dan penderitaan hidup. 这就是以利米勒家庭当他们面对问题和苦难的时候的错。 Mereka tidak menguji diri mereka. 他们没有自我审核， Mereka tidak berdoa kepada Tuhan. 他们没有向神求告， Mereka melakukan yang tidak benar dengan berhijrah ke Moab dan meninggalkan tanah warisan itu. 他们行了不义的事，就是他们迁移到摩加地，然后遗弃他们的主业。 Dan pula anak-anak Elimelek berkahwin dengan perempuan asing. 然后呢，以利米勒的两个儿子却与外邦结亲。 Jadi apakah akibat daripada tindakan itu? 他们这个举动招来怎样的后果呢？ Kalau kita lihat Rut pasal 1 ayat 3 hingga 5. 如果我们看路德记的1章3到5节， Akibat daripada tindakan keluarga Elimelek. 就是以利米勒家的这个举动， Elimelek, Mahlon, dan Kilion mereka mati di negeri asing. 就是呢，以利米勒、马伦和基连呢，他们都在外地死了。 Sebenarnya masalah di sini bukan mati. 其实在这里的问题不是死， Sebab keluarga Elimelek tidak pindah ke Moab pun, mereka tetap tinggal di Israel pun, mereka akan mati juga 因为 di 呢 Israel. 因为呢，以利米勒的这个家，如果他们不搬到摩加地的话，他们也是会在以色列地死亡的。 Tetapi masalahnya di sini ialah mati di negeri asing. 但是这里的问题是他们在外地死的。 Bagi
bangsa Israel meninggal di negeri asing itu adalah satu kerugian yang sangat besar. 对于以色列人来说，如果他们死在外地的话，这个是非常损失的。 Itu sebabnya sebelum Yusuf meninggal dunia, dia berpesan kepada anak-anaknya. 所以呢，在约瑟还未离世以前，他就吩咐他的孩子， Kalau bangsa Israel pulang ke Israel nanti, jangan lupa membawa tulang-tulangku. 就是呢，他吩咐当以色列人回去以色列国的时候呢，不要忘记带他的遗骸。 Kenapa Yusuf mau tulang-tulangnya dibawa pulang ke tanah perjanjian? 为什么约瑟要他的骨骸能够回到去应许之地呢？ Itu menunjukkan bukti kerinduan akan tanah perjanjian. 这就是证明了他们是非常想念那个应许之地的。 Dan itu merupakan suatu tindakan iman. 这是信心的行为， Tindakan iman terhadap janji-janji Allah. 就是他们对神的应许的一个信心行为。 Kita lihat Ibrani pasal 11. 我们来看希伯来书的11章， Ibrani pasal 11 ayat 22. 希伯来书11章的22节。 Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi di sini mengatakan karena iman. 在这里说到是因着信， Jadi ini menunjukkan bangsa Israel pada waktu itu sangat merindukan kalau mereka mati di tanah perjanjian. 所以呢，在这里说明说，以色列人非常想念他们会在应许之地来去死。 Dan sekiranya mereka meninggal di negeri asing, tulang-tulang harus dibawa balik ke tanah perjanjian. 如果他们是在外地死去的话，他们的骸骨都必须要带回到应许之地。 Jadi memang suatu kerugian yang besar bagi keluarga Elimelek karena mereka meninggal di negeri asing. 所以呢，对于以利米勒的这个家庭呢，他们在外地死是非常有损失的。 Yang kedua, 第二， akibat kepada Naomi. 就是拿俄米的后果。 Dalam peristiwa ini kelihatannya akibat kepada Naomi itu lebih banyak. 在这个事迹里面，我们看到拿俄米所面对的后果是比较多的。 Sebab Naomi sudah, ya boleh dikatakan dia sudah menjadi sebatang kara, ya. Suami, anak-anak dia sudah meninggal. 因为呢，拿俄米呢，她变成了孤身一人，她的丈夫和孩子都死了。 Selepas 10 tahun ya berada di Moab, semua yang dia miliki telah hilang. 她在摩押地10年之久呢，她就失去了她所有的。 Yang tinggal pada Naomi ialah 3 kuburan. 拿俄米所剩下的就是3个坟墓， Kuburan suaminya dan kuburan 2 anaknya. 就是剩下她丈夫的坟墓和2个孩子的坟墓。 Dan pada waktu itu dia berada di negeri asing lagi. 那时候她是在外地， Sesuatu yang sangat menyedihkan. 这是一个非常伤心的事。 Itulah sebabnya Naomi setelah dia balik sampai ke Israel, dia tidak mau orang panggil dia Naomi. 所以呢，当拿俄米回到埃及地的时候，她不要别人称她为拿俄米， Sebab Naomi itu arti dia manis. 因为拿俄米的意思是甜。 Jangan panggil aku manis, tapi panggil aku pahit, marah. 但是不要叫我是拿俄米，叫我麻拉， Sebab Tuhan telah banyak melakukan kepahitan dalam hidupnya. 因为呢，神使她的生命受了大苦。
di antara lelaki dan perempuan mana yang paling kasihan, paling lemah? 在男性跟女性里面呢，谁是软弱的呢？ Perempuan. 肯定是女性。 Di kalangan perempuan mana yang paling lemah? 在女性当中呢，谁是最软弱的呢？ Perempuan tua. 就是老女人。 Di kalangan perempuan tua mana yang paling kasihan? 在老女人当中谁是最可怜的呢？ Janda. 就是寡妇。 Sebab kalau perempuan walaupun dia tua tapi masih ada suami itu oke lagi. 如果是一个女人，她老了，但是她还有丈夫的话，她还可以。 Di kalangan perempuan janda yang paling kasihan ialah janda yang tiada anak. 在所有的寡妇当中，最可怜的是没有孩子的。 Sebab kalau dia janda masih ada anak oke lagi, tapi kalau janda sudah pun suami tidak ada, anak tidak ada, lagi kasihan. 如果寡妇，但是如果她还有孩子是可以的，但是她是寡妇，没有丈夫也没有孩子，她是最可怜的。 Dan itu dialami oleh Naomi. 这就是拿俄米的处境。 Jadi semua ini berlaku karena cara mereka menghadapi masalah dan penderitaan itu salah. 他们面对这些的后果，都是因为他们面对问题和苦难的时候是错的。 Jadi melalui kisah ini memberi banyak pengajaran dalam kehidupan umat Kristen pada hari ini. 在他们的这个事迹上，对我们今天作为基督徒的生活里面是有许多的教训。 Apabila kita menghadapi masalah dan penderitaan hidup, jangan kita mencontohi cara yang digunakan oleh keluarga ini. 当我们面对生活上的问题和苦难的时候呢，我们不要学习以利米勒这个家的方法。 Sepatutnya apabila kita mengalami masalah ataupun penderitaan, kita menguji diri kita sendiri. 当我们面对问题和苦难的时候呢，我们就必须要去自我审核。 Jangan-jangan kita sudah bersalah terhadap Tuhan, 我们不要来去得罪神， sehingga Tuhan menghajar kita dengan hal-hal yang masalah-masalah dan penderitaan itu. 不要让神用问题和苦难来去教训我们。 Memang ada masalah, ada penderitaan yang bukan disebabkan oleh dosa. 当然，有些问题和苦难不是因为罪， Dan sepatutnya kita senantiasa bersandar, berdoa kepada Tuhan. 我们应当是常常来去依靠神和求靠神。 Janganlah kita bersandar kepada kekuatan, kepada pengertian kita sendiri. 我们不要依靠我们的能力和我们的知识。 Kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti bertindak. 如果我们依靠神，神就会为我们开路。 Yesus pernah berjanji. 主耶稣曾经答应我们。 Mari kita lihat Matius pasal 7. 我们来看马太福音书的第7章。 Matius pasal 7 ayat 7. 马太福音书7章7节。 Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah janji Tuhan. 这是神的应许。 Kalau kita meminta pasti akan diberikan. 如果我们祈求，就给你们； Kalau kita mencari pasti kita akan mendapat. 如果我们寻找，就会寻见； Kalau kita mengetuk pintu, pintu pasti dibukakan bagi kita. 如果我们叩门，就会给我们开门。 Jadi apabila kita menghadapi masalah dan penderitaan, jangan kita lupa bersandar kepada Tuhan. 当我们面对问题和苦难的时候，我们不要忘记来去依靠神。
puji Tuhan, pada malam ini kita telah mempelajari firman Tuhan mengenai menghadapi masalah dan penderitaan hidup. 非常感谢神，今天晚上呢，我们已经学习的如何在面对人生的问题和苦难。 Semoga melalui pelajaran itu memberi kesadaran kepada kita bagaimana sepatutnya kita menghadapi setiap permasalahan dan penderitaan itu. 希望借着今天的教导呢，我们都能够明白我们要如何来去面对问题和苦难。 Sebelum berdoa, kita memuji Tuhan. 为祷告以前，我们来去赞美神。 Kidung 160. 我们唱160首。 Syukur kepada Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan sekali lagi sama-sama berdoa. 非常感谢神，我们接下来要以祷告来去结束今天晚上的聚会。 Di dalam doa kita terus mendoakan iman kepercayaan kita masing-masing. 在祷告中，我们为各自的信仰代祷， Kita saling mendoakan 我们互相代祷。 para jemaat yang lemah sakit, kita ingat mereka dalam doa. 我们也为那些有欠安的同龄，我们在祷告中来去祭奠他们。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们大家同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa.
Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita pada malam ini berakhir sampai di sini. 非常感谢神，今天晚上的聚会到此结束。 Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi. 愿神祝福大家，我们到再会， Ya. 大家。